Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bersama saya lagi, Mohsin Mokhtar. Podcast 30 minit soalan-soalan maut atau koma. Kali ini kita bersama dengan tetamu kita, Hafiz Jas Arifin. Ya, saya. Seorang digital economy aktivis yang sentiasa memperjuangkan kesamarataan, sentiasa memperjuangkan supaya bisnes kecil boleh masuk ke dalam digital economy, ada share juga dalam digital economy. Dan saya mengenali saudara Hafiz Jas ini agak lama dan sangat kagum dengan kerja-kerja yang beliau lakukan dalam memperjuangkan supaya rakyat biasa, peniaga kecil, usahawan mikro, usahawan nano pun boleh ada share dalam digital economy yang sedang meletup sekarang. Tajuk kita pada hari ini, kita takkan panggil orang lain kalau kita nak buat tajuk ni. Sebab orang lain tak berani cakap tentang tajuk ni. Sebab bila cakap tentang Jerung Biz Online, saya rasa saudara Hafiz Jas adalah orang yang paling tepat sekali untuk bercakap tentang benda ni. Okey, jadi 1 minit Hafiz Jas untuk memperkenalkan diri, apa yang terutamanya tentang digital economy aktivis. Jangan panjang sangat, 60 saat saja, dipersilakan. Assalamualaikum. Nama bukan seperti my card adalah Hafiz Jas Arifin. Nama sebenar harus disorokkan lah sebab takut lepas ni jadi kontroversi dan jadi buruan netizen. Digital economy aktivis adalah sebenarnya satunya usaha personal saya untuk push setakat mana boleh perginya pemasaran digital personally. Dan sejak daripada tahun lepas kami alhamdulillah diberi peluang untuk masuk kepada luar bandar, terutama di Terengganu, Kelantan dengan di Pahang, untuk bantu usahawan di luar bandar untuk masuk kepada pemasaran digital lah khususnya. So dia aktivisnya dia jiwa memberontak. So tapi memberontak yang disiplin lah, macam white collar hackers. Gitu. So tu je lah. Terima kasih saudara Hafiz. Terima kasih. Kita akan pergi sebentar lagi kepada sesi 30 minit soalan maut ni, tapi saya kena terangkan dulu undang-undang dia, boleh ya? Semua benda kena ada undang-undang lah, tak kisahlah rebel ke, aktivis ke, mesti kena ada undang-undang juga. Undang-undang yang pertama, 30 minit hanya host yang dibenarkan bertanya soalan, iaitu pada hari ini saya lah hostnya. Okey, rakaman ini akan diupload ke channel Atacoma, maksudnya apa yang Hafiz cakap pada hari ini adalah milik publik. Kalau andai kata lepas ni kena kecam ke apa ke, biasalah YouTube kan, mana boleh nak halang. Okey, tajuk kita Jerung Biz Online, maksudnya semua tajuk soalan akan menjurus kepada tajuk tersebut, tapi mungkin ada soalan-soalan yang Hafiz tak berapa selesa, membawa kepada undang-undang kelima, iaitu harap-harap jangan lari. Kita tak lari, kita duduk je. Okey. Sebab kalau lari, maknanya kita ada 2 option. Sama ada kita tak upload ke YouTube atau kita upload juga. Tapi kita tulis itu digital economy aktivis lari dari podcast. Janganlah gitu koma. Okey. Jadi kalau sudah bersedia, kita akan mulakan sebentar lagi. Alright. Sebelum itu saya rasa sangat penting untuk kita tahu, sebelum kita tahu dulu Jerung Biz Online. Okey, saya mulakan timer saya sekarang. Okay, tak payah timer, sejam pun okey. Tak payah timer. Jangan, ini format. Okey. Dia lain macam sikit, aktivis dengan rebel ni, dia memang lain macam sikit. Jadi kita kena kontrol, atau koma kena kontrol Hafiz ni. Okey. Sebelum kita nak tahu tentang Jerung Biz Online, sekarang ni perkataan Biz Online ni Hafiz, dah jadi macam tak tahu nak cakap lah, semua orang guna. Daripada orang yang reti sampailah yang tak reti, yang pandai sampailah yang tak berapa nak pandai, semua bercakap tentang Biz Online. Jadi dah jadi macam satu, dah di luar kawalan. Sebenarnya Biz Online ni apa? Itulah. Sebabnya dah di luar kawalan, saya tunggu juga skim-skim cepat kaya jual Biz Online ni sebagai dia punya produk. Belum ada lagi. Jadi setakat ni
apa yang sebenarnya orang patut tahu BIS online ni? Alright, BIS online ni sebenarnya paling mudahnya adalah berniaga secara online. Tak kira lah ikut platform mana pun, asalkan berniaga secara online, kita pasarkan produk kita, bisnes kita secara online, kita terima duit secara online. Pernah dengar PM Tepi? Okey. PM Tepi tu bisnes online lah tu. So bila kita promotekan produk kita melalui WhatsApp ke ataupun Facebook ke, ataupun kita paksa kaum kerabat kita beli ke dan mereka bayar secara online dan kemudian kita beri produk kepada mereka, itu dah bisnes online. Mudah aja. Okey, jadi maknanya dia tidak perlu, saya suka cara Hafiz terangkan, maknanya tak perlu jargon-jargon besar dan sebagainya. Maksudnya bis online daripada yang kecil sampai yang besar selagi ianya dibuat di atas talian. Betul, secara dibuat atas talian. Mana-mana pun okey. Tak payahlah kita nak buat macam membuka selimut di media sosial. Yang faham-faham dan tak faham dah. Okay. Korang berada dalam golongan yang suci. Tetapi tajuk ni, Jerung Bis Online. Siapa pula Jerung Bis Online ni? Alright, tu menarik. Saya dapat idea ni sebab mula-mula saya bergiat jual emas secara online. Masa dulu kan kita ada, dulu kan famous ETA kan. Siapa yang terkena tu pada muka korang, nak sangat cepat kaya. So saya jual emas secara fizikal, maknanya tak ada ETA semua. So saya tanyakan kepada jerung emas masa tu. Saya kata, bang, macam mana nak jadi jerung ni bang? Dia kata, Fiz, semua orang boleh jadi jerung. Untuk nak jadi jerung, perlu ada duit je. So saya tersentak macam, kalau macam tu, kalau semua orang boleh jadi jerung, siapa bapak jerung? So sebenarnya definisi pada waktu itu untuk meniaga emas adalah jerung mempunyai koleksi ataupun stok emas yang banyak. So dia yang boleh kontrol harga dan orang ikut dia, itu adalah jerung. Tapi untuk definisi secara mass, maknanya secara terbuka, jerung definisinya adalah bila dia ada satu kapasiti yang besar untuk buat kempen pemasaran digital. Maksudnya plus dia support dengan offline marketing juga. Sebab kita kena ingat kalau kita duk fokus pada online saja, kita punya brand tu dia tak akan pergi jauh. Dia akan ada satu limitation. Jadi isu dia Mamat atau Minah Jerung ni sebenarnya baik, watak baik ke, watak tak baik, watak protagonis ke, watak antagonis, membantu industri ke tak membantu industri? Nombor satunya, ia membantu juga kepada ekonomi kecil lah. Sebab bila jerung naik, anak-anak jerung akan ikut. So anak jerung ni dia punya stokis, dia punya agent, dia punya dropship. So tu kita jangan lupa juga kebaikan diorang tu. Kalau kita boleh bagi datuk pada mereka, kita patut bagi datuk pada mereka. Oh, bagus. Tapi ada tapi tu kita nak dengar juga tu. Tapi ada juga kesan yang tak elok lah, sebab bila orang nampak di sana tu manis, macam senang dia nak buat duit, maka wujudlah manusia-manusia yang memanipulasikan sistem. Diorang buat mazhab sendiri, diorang menggunakan persepsi sendiri dan wujudlah pentas-pentas jutawan online yang dikumpulkan. Kalau faham-faham, yang tak faham tak apa. Tapi Hafiz guna perkataan dorang tadi, maksudnya dorang ni adalah orang yang memanipulasi cerita jerung untuk tarik orang jadi jutawan kononnya. Yes. Jadi yang salah adalah orang ini, dorang ini ataupun jerung ni yang sengaja menunjuk-nunjuk kadang-kadang diorang punya bisnes, diorang punya kekayaan. Siapa yang salah ni? Dia tak ada yang salah lah sebenarnya, sebab ianya adalah salah satu daripada kempen pemasaran. Cumanya sesuatu aktiviti pemasaran tu perlulah beretika. Itu je lah. Sebabnya jutawan-jutawan online ni, kalau betul lah mereka jutawan online, bagus. Sebab kerajaan boleh ambil cukai daripada diorang. Tapi untuk menyatakan secara publik yang akulah jutawan online dan korang harus ikut aku, itu adalah tidak betul lah. Sebab pemasaran digital ni dia adalah satu proses.
Dia bukannya buat hari ni semalam dah kaya, tak ada. Dia adalah satu proses, ya. Kalau Tuan Mohsin pun sebagai seorang Facebook certified blueprint, nampak aku up kau ni. kita lepas dapat CJ tu kita tak terus jadi kaya. Kita pun tak tahu seluruhnya tentang proses macam mana platform Facebook tu. Kita pun masih belajar. So itulah perjuangan yang diteruskan adalah untuk beritahu bahawa pemasaran digital ni adalah satu proses. Tapi Hafiz, perkataan jutawan online ni dah jadi digunakan sampai ke tahap merapu dah. Jadi, betul. Jadi ada digital marketer yang gunakan, jomlah ikut cara saya boleh jadi jutawan dalam 45 hari. Lepas tu nanti ada seorang pula lagi yang promosikan, tengok ni jutawan-jutawan yang dah aku buat, jadi korang kena join aku. Tak rasa macam benda tu jadi macam satu dongeng ke? Kita memang suka cerita-cerita dongeng. Sebab itulah wujud dia cerita dongeng Pak Pandey dan Mak Jenin. Tapi kena pandai-pandai lah, kena pandai-pandai jaga diri. Sebabnya ada orang yang income-nya adalah dengan menjual kelas-kelas online. Ada orang yang buatnya sebab nak bantu orang lain, usahawan lain. So nilailah pada mata kasar sendiri dan buatlah keputusan yang bijak. Memang ada wujud jurung online dekat luar sana. Saya tak nafikan lah. Tuan Mohsin pun jurung juga sebenarnya. Jurung dalam senyap. Dia punya produk tu ada dekat rak dekat SKM semua tu. Tingkat atas sekali dia letak. Sama eye level. Itu sesi podcast yang lain tu, jangan masuk. Jangan masuk. Tu sesi podcast yang lain. So Jerung ni dia tak semestinya jadi jutawan. Jerung ni ada yang jadi macam pemain dalam sesuatu industri yang lama dan dia sudi berkongsi dia punya pengalaman dengan apa yang dia buat kepada orang lain. Itu adalah definisi Jerung pada saya lah. Tapi definisi Jerung pada orang luar adalah jutawan online, which is kadang-kadang tu mengarut lah sebenarnya. Dah sampai tahap mengarut lah. Kalau diorang jutawan... Habis sekejap. Kita akan upload ni dan mungkin satu Malaysia akan tengok. Hafiz baru tadi cakap bahawa jutawan online, terma jutawan online ni dah jadi mengarut. Boleh ulas lagi. Okey, ini untuk public ni. Dan okay. Mengarut perkataan tu ke macam mana? Boleh ulas lagi? Okay. Definisi mengarut adalah untuk kita letakkan persepsi yang kebendaan untuk mengukur kepada kejayaan. So wujudnya memakai kereta-kereta mewah dalam, dia jual lifestyle tau. Dia jual lifestyle dekat media sosial dan dia menjual harapan kepada pengikut dia. So itu adalah definisi mengarut. Nampak sopan tak cara jawapan dia? Sebab public kan? Kalau tak sopan macam mana pula cara jawabnya tu? Sama juga seperti di atas. Okay. So itu adalah dah tahap pada mengarut lah pada saya. Bila tengok dapatkan ikut saya, langkah-langkah saya, anda tak perlu susah-susah dah. Tak, dia sebenarnya sesuatu yang mematangkan seseorang usahawan adalah kesilapan yang dia buat sendiri. Lepas tu baru dia cari cikgu, baru untuk betulkan kesilapan dia. So itu adalah yang bagus. Bukannya kita jumpa cikgu, okey kau bagi tahu apa yang kau dah buat salah, kau bagi tahu solution dia dan aku ikut. Tu tak. Sebab tak semestinya benda tu sama. Trik yang kita tahu tentang Facebook 3 bulan lepas tak semestinya relevan pada hari yang ini sekarang sebab dia berubah. So dia bukan guaranteed tau. Saya pun masih lagi belajar dan iklan yang saya buat 3 hari lepas pun masih belum generate sales lagi. So it's part of learning. So ada tips yang kita boleh kongsi untuk memudahkan, tapi ia bukan jaminan untuk suatu kejayaan lah. Kau nampak boleh jadi pakar motivasi apa ni? Dah jadi macam falsafah pula dah. Itulah. Okey, tapi tadi ada bercakap tentang kesilapan usahawan sebenarnya adalah cikgu yang terbaik untuk usahawan tu sendirilah, daripada situ dia boleh belajar dan sebagainya.
Okey, Betul. untuk pengetahuan penonton yang menonton ni, saudara Hafiz Jas kita juga adalah sebenarnya seorang Facebook Blueprint certified Facebook Blueprint bahagian planning, maksudnya berkaitan dengan strategi dan sebagainya. Kita plan je. Jadi kita nak tanya soalan yang lebih susah lagi. Boleh. Okey. Soalan tadi senang sangat. Saya pun tak Okey. tahu dah. Okey, kita nak tanya soalan yang lebih susah. Yang mengajar ni masalahnya cerita tentang jutawan, cerita tentang RM. Sebenarnya ada isu antara mengajar teknikal ataupun mengajar gebang kosong. Jadi sebab kita tanya soalan ni sebab saudara Hafiz adalah seorang Facebook Blueprint Certified. Yang pada saya teknikalnya sangat bagus, tetapi apa pendapat Hafiz tentang orang yang jual gebang kosong tentang bisnes online lah, jutawan lah, apalah dengan kelas teknikal. Kadang-kadang kelas teknikal ni peniaga tak nak pergi lah, Hafiz. Okey. Macam ni. Untuk dia ada beberapa segmen lah manusia, jenis manusia ni. Ada manusia ni dia pergi, dia nak tahu dan dia sekadar nak tahu. Dan ada yang pergi nak tahu dan dia nak buat. So untuk manusia yang nak tahu, sekadar nak tahu ni, dia mencari arah yang lain. Iaitu dia nak cari motivasi, dia nak cari kata-kata semangat, dia nak kumpul network. So itu adalah target audience kepada yang suka berborak tu lah. Okay. Di atas kursi semua tu lah kan, cium duit. So ada yang cerita pasal teknikal tu. Teknikal ni lebih kepada mereka yang nakkan certain control dalam dia punya aktiviti perniagaan. So dia nak tahu apa betul, apa salah. So kalau dia ada staff, dia nak hire orang pun dia tahu dia tak akan kena tipu. So dan teknikal ni biasanya dia lebih boring lah sebenarnya. Teknikal, aku belajar YouTube pun boleh. Betul, memang kita boleh belajar daripada YouTube. Tetapi input yang trainers ataupun yang perkongsian yang dibuat pada sesi itu adalah berdasarkan daripada pengalaman dia. So ada benda pengalaman dan ada juga yang daripada CJ pertaulihan yang diberikanlah kepada individu tu. Tak semestinya dekat YouTube tu dia cerita semua sebab dia pun nak duit juga. Dia akan funnelkan, dia akan channelkan kepada kelas yang berbayar ataupun benda yang berbayar. Sebab saya pernah belajar buat video daripada YouTube. Dia skip satu step yang saya tak boleh buat semua. Saya punya hangin kata macam mana dia buat. Lepas tu saya tanya saya punya cikgu lah. Dia kata memanglah dia skip mendalah ni. Kata kurang asam kau ni. So dia ada dia punya loophole tu di situ. So itulah. Dan tapi cerita kelas teknikal ni. Kelas teknikal ni sebenarnya ada yang cuma. Ada yang berbayar. Dan dia kadang-kadang mengikut pada apa kepakaran sesuatu trainer lah. Cumanya kalau nak tak bayaran tu beragak-agak lah. Ya. Beragak-agak lah. Janganlah murah sangat, janganlah mahal sangat. Niat sekadar membantu dan saya percaya dua perkara je dalam perkongsian dengan usahawan. Kalau kita berkongsi dengan apa yang kita ada, mereka pun akan berkongsi dengan apa yang mereka ada. So saya sebenarnya banyak belajar daripada usahawan sebenarnya. Terutama sekali usahawan luar bandar. Cara dia orang hustle dalam perniagaan mereka memang cantik lah. Nombor duanya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Percayalah tu. Yes. Hafiz Jas Arifin lain macam kan? Filosofi man. Okay, kita ada 15 minit je lagi daripada tak cukup masa, tolonglah. Ya Allah. Kita ada 15 minit je lagi. Tak berpeluh lagi ni. Astaghfirullahaladzim. Kita punya format memang 30 minit saja. Tapi kita nak masuk benda yang lebih sensitif sikit, iaitu sebenarnya jutawan online ni wujud ke tak wujud. Kalau kita cerita tadi, Hafiz sendiri yang cakap perkataan tu dah jadi merapu. Jadi soalan saya, adakah perkataan jutawan online tu sebenarnya persepsi atau realiti, fakta atau auta, ataupun ianya sengaja digembar-gemburkan, ataupun memang ada yang betul-betul jadi jutawan di dunia online di Malaysia ni? Silakan. Jutawan online tu wujud.
Tetapi validation tu kita kena buat dengan berhati-hati lah. Dan kita kena tahu apa motif mereka kalau mereka betul jutawan dan mereka declarekan di media sosial. Apakah motif yang mereka nak? Ya. Wujud. Sebabnya kita ada Irfan Khairi, jutawan online, tapi dia bukan instant jutawan. Dia melalui satu proses daripada blogging kepada sekarang ni kepada kita boleh panggil antara master sifu lah dalam online marketing, ya, online business. Kita ada juga beberapa usahawan yang produk yang mula-mula dulu masa orang belum lagi explore tentang iklan di pemasaran di media sosial ataupun di website. Ada juga sahabat-sahabat saya yang betul-betul jutawan, contohnya daripada Persatuan Usahawan Internet Malaysia, PIM. So mereka adalah jutawan tapi mereka low profile. So yang kenal mereka jutawan lah. So memang wujud. Cumanya manipulasi tu akan berlaku bila dia nak naik tangga sosial dan untuk mencapai status yang cukup untuk mengumpul follower. Itu tak bagus. Nampak aku punya jawapan. Boleh ulang balik. Orang susah nak faham ni. Maksudnya motif seseorang tu sangat penting, tapi bila dia nak naik tangga sosial, apa ke benda ni? Pis cuba terangkan dengan bahasa mudah nak faham. Okay. Dia nak mencapai satu status dalam sosial untuk orang respect dan follow dia. Dan itu tak bagus lah. Maksudnya tiba-tiba saya nampak kan, Mohsin, akulah jutawan cookies, contoh. So semua housewife ataupun semua yang nak meniaga cookies ni dia akan follow dia Mohsin punya YouTube, Facebook. So kalau niat dia untuk nak kumpul followers dan untuk memanipulasi daripada situ, lepas ni adalah tepung mix Mohsin, chocolate chip Mohsin, tu tak best lah. So sebab dia terus nak jump kepada that status. Dia buat secara instant. Beza antara jutawan online sebenar dengan jutawan online yang outer ni adalah motif. Tak juga. Dia tengok kepada dia punya konten dalam dia punya kempen pemasaran lah. Motif tu kadang-kadang kita tak boleh nak judge sangat sebab kita akan buat generalization. Tapi kita berfikir sendirilah. Kita kan untuk seorang tu boleh berniaga dengan baik, pastikan dia bukan gila dan waras. So orang yang bukan gila dan waras ni dia boleh buat sesuatu pemikiran yang wajar lah. Nampak macam merah pula muka host daripada muka yang kena interview. Macam banyak perkataan-perkataan ataupun yang tak pernah dibuat orang ni. Okey ke? Sangat hari masuk ni. Okey. Maksudnya kita ada jerung di kalangan peniaga yang betul-betul meniaga. Kita ada jerung di kalangan orang yang mengajar online. Tapi dua-dua ni pun ada jerung betul, ada jerung tak betul, ada jutawan betul, ada jutawan tak betul. Betul. Okey, jadi maksudnya macam mana cara yang paling mudah nak kenal pasti. Kita bercakap dengan cara yang paling senang, mungkin satu atau dua benda yang kita tengok, kita terus boleh tahu ini tak betul punya jutawan. Ini temberang punya orang, silakan. Ada tak tips? Bagilah tips sikit. Orang luar nak tahu ni, tips sikit. Macam mana nak tahu orang tu temberang? Oh, ini soalan paling gila. Dekat podcast ni kita boleh cakap aja apa-apa, silakan. Jangan sebut nama agensi ataupun tokoh politik sudah. Yalah, tak, saya tak suka petik nama orang. Dalam kelas saya pun kalau orang nak bandingkan antara saya dengan orang lain, saya kata jangan. Sebab semua orang mempunyai objektif yang berbeza. Okey, jawab soalan tadi. Nampak macam saya cuba lari Cuba lari, nampak sangat tu. Okey, nombor satunya rajin-rajinlah untuk meng-google nama seseorang tu untuk mendefinisikan, sebab sekarang ni maklumat di hujung jari. So kalau orang akan bagi feedback yang tak bagus, dia akan keluar je dekat Google search tu, insyaAllah. Nombor duanya, masuklah ke grup-grup yang sensitif, yang isu-isu panas. Contohnya anti-ponzi, anti-scam, anti-MLM, ataupun search je nama makhluk Allah tu dekat Facebook search pun mesti ada keluar. Kalau
Kalau dia betul-betul dia seorang yang suka memanipulasi, akan ada grup-grup mangsa tipu something macam tu. Mesti ada. So daripada situ bacalah review-review yang ada. Nombor duanya adalah selalunya mereka yang dengan niat untuk memanipulasi, mereka akan buat free preview. Mereka akan buat free preview. Maksudnya datang untuk dia preview kan lah. Biasanya. Sebab mereka nak cuba yakinkan. So pergi je preview diorang tu. Dan daripada situ buatlah penilaian sendiri. Dia tak ada tips. Cuma nombor satunya mereka buat begitu sebab ada demand. Demand tu datang daripada usahawan yang inginkan benda yang cepat selepas lahirnya sifat tamak. So selagi ada sifat tamak dan sifat gelojoh, selagi itulah ada demand untuk benda lah ni, dan selagi itulah ianya menjadi satu bisnes yang lumayan. Faham ya? Faham tak faham tak apa. Okey, kita ada 8 minit lagi. Habis. Ya. Okey. Mampu aku kena kecam ni. Itulah tujuan podcast ni. Okey, kita ada 7 minit je lagi dah. Okey, sekarang ni usahawan suka pergi ke kelas yang tayang kereta, tayang rumah, macam Hafiz cakap tadi, apabila tamak dah menguasai diri apa semua. Macam mana kita nak ke kita tak ada kuasa apa-apa ke atas jerung yang okey tak apa, jerung yang menipu ni. Kita memang tak boleh buat apa-apa ke ataupun macam mana? Biar je lah diorang pergi, duit diorang. Kalau ruginya diorang. Lantak, biarkan diorang rasa. Kita kalau kita kata jangan buat, nak buat juga, pergi buat. Saya suka nasihat yang macam ni. Ini betul-betul terang punya nasihat. Jujur. Okay, jujur. Jadi bila dia dah kena macam Hafiz cakap tadi, pengalaman adalah cikgu terbaik kepada usahawan. Jadi biar dia pergi dulu. Biar. Okey. Biar dia dah terkena dulu macam tu. Biar. Biarkan dia ikut segala mazhab yang salah tu, biarkan. Okey, itu kita bercakap tentang peniaga. Tapi Hafiz, sekarang ni kalau peniaga dia memang faham lah apa yang kita cerita tadi, tapi untuk peniaga baru yang baru nak mula, dia orang suka baca cerita dalam Facebook, cerita dalam Instagram, cerita jutawan ni, cerita jerung ni. Untuk peniaga yang baru, mula-mula sekali, kadang-kadang tu dia langkah je kaki dia terus masuk lubang. Sebab dia punya reference tu salah. Jadi ada tak Hafiz sebagai seorang digital economy aktivis nak bagi pesanan kepada peniaga baru yang nak mula esok atau lusa nak berniaga ni? Janganlah. Tak tahu, silakan. Okey. COVID ni ramai yang dah dibentikan kerja. Ramai yang tak dapat gaji. So peluang tu nampak sebab ramai yang desperate. So bila ramai desperate, ulang kaji balik apa yang Mak Berhormat Perdana Menteri cakap semalam. Dia bagikan sejumlah yang besar kepada agensi kerajaan, contohnya MDEC, untuk nak bantu mereka yang memerlukan sangat. Ada 120 juta tak salah ya. So untuk agensi kerajaan ni mereka dah diperuntukkan dengan bajet. So kalau boleh, untuk langkah yang pertama, janganlah sombong pada kerajaan. Ya. Pergi kepada agensi kerajaan, kalau malas nak pergi ke office, pergi ke Facebook page dan tengoklah apa-apa peluang yang ada. Kalau betul-betul malas sombong sangat pun, tak nak tarik, pergi ke website. Ataupun Google je. Latihan percuma agensi ataupun latihan agensi. InScan contohnya ada, MDEC ada, untuk koperasi IKM ada. Untuk petani, usahawan tani ada Fama yang buat semua produk khusus. So jangan sombong. Kalau kita sombong pun kita nak buat ke mana? Betul? So kalau ada yang percuma, kenapa nak berbayar? Kalau ada yang percuma dan ditauliah oleh kerajaan, kenapa nak pergi yang berbayar dan kita tak tahu pun asal usul dia? Kan? So itu nasihat ikhlas lah. Seikhlas hatilah jujur daripada sanubari. Sebab sekarang ni memang lubuk sekarang ni, memang seronok kalau nak buat janji-janji manis palsu dekat awang-awangan. Sebab ramai yang terdesak. Memang betul ramai yang desperate sekarang ni. So kalau niat nak membantu,
dengan niat nak membantu, saya nak bagi nak kongsi pada semua, jangan sombong pada kerajaan lah. Itu Sudah je. jadi macam ceramah agama pun ada dah ni. Saya kata jangan sombong pada kerajaan. Saya tak cakap ahli politik tu lain Okey, dua yang berbeza. Tu beza Okey, betul. Faham. Faham. Okey, kita ada 4 minit lagi. Jadi saya rasa nasihat Hafiz kepada peniaga baru tu sangat bagus. Jadi maksudnya peniaga baru sebenarnya jangan terpedaya sangat dengan apa yang diorang baca di media sosial kerana benda tu dicipta. Macam tu ke Hafiz? Betul. Sebab nama saya pun sekarang ni nama tipu. Okey, baik. Tapi orang betul. Minum dulu. Panas nampak air tu. Maksudnya apa sahaja orang boleh tulis dekat media sosial, jangan jadikan media sosial 100% sebagai rujukan untuk belajar. Betul. Kalau saya nak letak dekat media sosial, saya bawa balik pada Paris untuk dapat kecaman pun okey sebenarnya. So itulah. Okey, soalan yang lebih dalam lagi. Jadi memang wujudnya jerung-jerung yang buat benda ni lah, yang mencipta cerita, cerita jutawan, mencipta cerita duit, mencipta cerita kemewahan untuk memperdaya. Memang wujud ke tak? Ini kita nak terus terang daripada Hafiz. Sebabnya format ni saya tak boleh tanya balik host, so saya simpanlah hajat tu. Tak boleh. Memang tak adil sebenarnya. Dia macam Tiga Abdul. Ini demokrasi terpimpin kepala otak kau. Jawab je. Tak boleh tanya. Alright, dia ada juga jerung yang dia memang betul-betul dia mengajar lah. Dia betul-betul mengajar, tapi selalu kita memang tak boleh salahkan cikgu kalau anak muridnya tak perform. Tapi yang tak bestnya kalau ada daripada 100 orang yang performnya cuma seorang dan dia gendangkan yang seorang tu dengan mengharapkan 10 yang baru datang. Itu yang tak bagus lah. So dia ada juga wujud sebab ianya kalau kita nak tahu apa, ia adalah bisnes. Ya, bisnes. So dalam bisnes apa-apa pun boleh jadi sebenarnya. So itulah jawapan saya kepada soalan tu. Yang tu tak cakap. Memang wujud manipulasi itulah maksudnya. Adalah yang berlaku. Yang saya tengok kadang-kadang yang saya tengok kadang-kadang jerung bisnes online ni bercerita tentang kekayaan ataupun orang lain yang jutawan, bukan diri dia orang. Kadang-kadang dia orang tak praktis pun. Ini satu lagi masalah. Apa pendapat Hafiz tentang orang yang mengajar tapi dia orang tak buat benda tu, dia sekadar mengajar teori je. Tapi kaya. Dia ajar teori pun kaya. Baguslah. Kan kita ada semangat BMF. Hidup Melayu. Jadi, tak boleh. Sensitif. Tak ada masalah. Jadi kita nak tahu juga Hafiz menyokong orang macam ni ke ataupun? Tak adalah. Dia berbalik pada individu jugalah, Musin. Sebabnya kalau kita nak kata orang lain jahat, kita baik, kita pun tak baik sangat. So kuasanya ada pada yang mencari arah tu sendiri. Kalau usahawan tu rasa itulah yang terbaik untuk mereka dan itulah yang mereka nak, go ahead. Saya suka nasihat Hafiz ni. Maksudnya kita tak boleh bagi tahu tau kalau seseorang tu kalau itu periuk nasi dia dan itu bisnes dia, kita kata jangan pergi sana. Tak boleh. Kita boleh cakap kalau usahawan nak pergi sana, you pergi. Tapi kalau you pergi sana, you rasa macam you tak sesuai, amai datang balik. Okey. Soalan terakhir. Berlembut tak? Kalau kita nak dakwah pun kita kena lembut sebenarnya. Tak boleh maksa. Betul. Jadi soalan terakhir ni kita bagi soalan yang lembut-lembut je lah. Bagi. Sebagai penutup, Hafiz, apa yang diharapkan pada masa akan datang peniaga kecil masuk ke dalam digital ekonomi? Ada ramai yang dah terpedaya, ada ramai juga yang berjaya. Nasihat. Digital ekonomi ni sebenarnya simple dia korang. Saya sebenarnya suka dengan digital ekonomi sebab dia mementingkan dua nilai murni yang saya agung-agungkan. Nak tahu? Silakan.
Nombor satu adalah saya seorang pemalas. So digital ekonomi menggalakkan orang pemalas macam saya untuk berniaga. Sebabnya dengan FBX contoh kita set satu je dan dia boleh pergi kepada ramai orang. Kita tak payah nak duduk dekat shopping mall dan letak flyers. Sebab tu kita tak tahu pun orang tu adalah demografik yang kita target. Alright. Nombor dua adalah saya seorang yang kedekut. Okay. So digital marketing macam video, kalau kita nak bagi kepada agensi contoh 30 saat video, dia akan charge bermula daripada 500 ke atas. Minta maaf yang buat video, minta maaf banyak. Tapi untuk usahawan kecil macam saya usahawan kecil sebenarnya tuan. Kalau ikut skop tu, usahawan mikro kurang 300,000 setahun. So untuk usahawan mikro macam saya, untuk saya hire agensi untuk buat video dan saya kena bayar 1,000 adalah besar nilai dia. So ada aplikasi-aplikasi yang percuma yang kita kongsikan dan kita boleh buat sendiri. Dan orang takkan tahu itu adalah video yang gunakan aplikasi percuma daripada website yang bagi gunakan elemen dalam video tu secara percuma, tak ada copyright issue. Orang tak tahu pun kalau kita tak beritahu. Dan dia tak ada pun apa-apa watermark ataupun logo platform yang kita gunakan tu. So dua sebab tu saya cuba untuk kongsi dengan usahawan. Semua orang boleh buat sebenarnya dan ia adalah lebih kepada percuma daripada kena bayar. Kalau kena bayar pun minimum je, insyaAllah. So nasihat saya adalah korang jangan mengada-ngada nak bayar kelas beribu-ribu tapi korang tak mampu nak bayar pemasaran korang. Kempen dekat FBX RM10 sehari. Faham? Oh, itu ayat yang paling saya suka sekali. Okey, terima kasih banyak kepada Hafiz Jas Arifin, tetamu kita pada hari ini yang sangat selamba, sangat berterus terang, yang bercakap betul-betul daripada apa pengalaman dan apa yang beliau rasa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga pada semua. Terima kasih. Lepas ni kita ada lagi, subscribe channel ni, kita ada lagi podcast-podcast yang lain pula. Okey, Hafiz. Sila subscribe channel. Baru saya nak cakap, macam mana orang di luar nak follow program ataupun follow Hafiz sendiri, silakan. First kali saya nak minta semua untuk subscribe channel Arthur Comer Ya, betul. Arthur Comer Mohsin, Tuan Mohsin, sebab saya tahu dia punya soalan tu maut. Sebelum saya masuk sini pun saya dah Ricky dah mangsa-mangsa keadaan beliau ni. So dia kata patut saya kena tak tisu tapi tak ada tisu. So dan juga kalau nak tahu, beliau juga penulis antara penulis yang viral lah. Yang dia saja je sebenarnya dia nak tulis viral dulu, nak famous. Tak ada. Tapi bagus. Macam mana nak follow Hafiz? Macam mana nak follow Hafiz? Silakan. Website saya adalah hafizjazz.com. Hafiz, HAFIZJAZZ.com. Facebook Hafiz Jazz. Saya tak main Instagram sebab saya dah tua. Tak larat nak main Instagram. TikTok pun tak ada. Jangan cuba. Lara semua tu. Bagi saya. Bagi korang baguslah. Kalau suka gelik, okey, teruskan. Tak ada masalah. So itu saja. Terima kasih Tuan Mohsin kerana menyebut saya untuk menjadi salah seorang mangsa keadaan pada hari ini. Saya dengan rela hati. Tak adalah maut sangat, bos. Kena naikkan lagi maut tu. Okey, saya sangat seronok bersembang dengan Hafiz. Lain kali boleh panggil lagi kot ya? Boleh. Kita naikkan sejam. Tak ada hal. Sejam tak boleh. Lepas tu jangan buat rakaman. Kita terus live. Format ya, sama. Best. Satu Malaysia format sama. Saya harapkan lepas ni jangan tapis apa saya cakap biar lepaskan semua. Jangan memang kita akan siarkan tanpa edit, jangan takut. Terbaik. Kita akan siarkan tanpa edit. Jadi berani kena benar. Jadi apa yang Hafiz dah cakap tadi, apa pun soalan saya, jawapan yang Hafiz cakap tu akan disiarkan kepada publik. Sanggup Sanggup. Okey, terima kasih kepada Hafiz Jazz tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua, stay tune Arthur Comer Podcast. Assalamualaikum, selamat sejahtera.